solat akan bantu kita, solat akan jaga kita menerusi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemuka jalin, pemudah rezeki, kan? Dan Tuhan berfirman lagi sini, penduduk kita beriman dan bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Sabar sikit-sikit, sabar sikit. Kemudian melalaikan ibadah salat atau meninggalkannya berarti kita telah merendah-rendahkan hak Allah. Antara akibat melalaikan dan meninggalkan ibadah salat ialah, pertama, mereka akan dianggap sebagai kufur dan munafik. Allahu akbar. Auzubillah, tak jauh kan. Keduanya, mereka tergolong di dalam golongan yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW sehinggalah mereka mendirikan solat. Bayang orang tak solat ni jadi musuh Nabi. Nak tak jadi musuh Nabi? Tak nak. Kita nak syafaat Nabi. Tadi Ustaz baru cakap kan, kita dah selawat ramai-ramai ni sebab kita berharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hati mereka akan menjadi gelap dan tidak mendapat nur hidayah daripada Allah. Hati jadi gelap, tak nampak cahaya, apa pun tak nampak. Kemudian harta benda dari hasil usaha mereka tidak mendapat keberkatan, bahkan menjadi punca kecelakaan kepada mereka. Tengoklah apa yang berlaku pada Fir'aun, tengoklah apa yang berlaku pada Qarun. Akhirnya tenggelam harta mereka walaupun mereka kaya raya. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang sedang solat namun tidak menyempurnakan rukuknya dan tergesa-gesa dalam sujudnya, maka baginda bersabda, seandainya orang ini meninggal dalam keadaan seperti itu, maka ia meninggalkan bukan dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kalau nak buat cair tak sain dianggap sebagai kita bukan sebahagian pada Nabi. Macam ya, bayangkan macam mana tu. Dah bagi kat kita ni kan, kita ni tak nampak macam mana, kita ni Nabi tak iktiraf kita macam mana. Dah bagi cop moho dah. Kita ni umat Nabi Muhammad nak masuk syurga, betul tak? Nak masuk syurga tak? Ke nak masuk? Tak apalah, masuk neraka sekejap, nanti kita lama-lama masuk syurga juga. Nak tak? Tak nak, tak sanggup. Kita kena percik api pun tak tahan, betul tak? Pernah tak tengok orang bakar lemang? Pernah. Dekat dengan api pun panas, bahang. Makan sedap, tapi dekat api tu sedap tak? Tak sedap. Itu yang kita heran, ada orang nyanyi lagu, dia boleh nyanyi lautan api sanggup kurenangi. Dekat dengan api pun tak boleh, macam mana nak berenang lautan api, betul tak? Betul, itu sebabnya. Jadi makna kata, bayangkanlah Nabi sebut seandainya orang meninggal dalam keadaan sembahyang tu tergesa-gesa, rukuk pun tak betul, apa pun tak betul. Allah Akbar, bismillah. Nabi kata apa? Sesungguhnya barang siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini, maka ia meninggal bukan dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang tenang jadi, sembahyang tertib, baca satu-satu. Solat mempunyai banyak kebaikan dan kepentingan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Antara manfaatnya, pertama, dapat membantu diri kita, keluarga dan juga masyarakat kita untuk membina generasi yang baik akhlak dan budi pekertinya. Orang yang solat cakapnya pun baik. Orang yang solat berbudi bahasa, kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuknya lebat, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Macam mana dia bersantun baik sangat dia ni? Sebab dia jaga solat. Kedua, ibadah solat dapat membantu kita menangani pelbagai gejala yang merosakkan kehidupan. Dekat luar sana merompak, membunuh dan perbuatan-perbuatan maksiat macam-macam ni kat luar. Mudah-mudahan dengan adik jaga solat, adik tak terbabit dengan benda-benda macam ni. Kemudian dapat motivasikan diri kita untuk terus tabah hadapi segala cabaran yang datang. Kita dah solat, kita serah pada Allah. Ada ujian dan dugaan, sabar. Tiba-tiba slipper hilang, sabar. Tiba-tiba kawan kita dia pukul kita, pasal kau pukul aku? Itu dia lagi, sabar. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan.
Dan begitu juga ibadat solat dapat jadi kunci utama mendapatkan rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenalah jaga. Tapi nak semayang kadang-kadang tak dapat khusyuk. Nak kerja khusyuk macam mana? Khusyuk pula. Khusyuk ni bukannya semayang sampai tak sedar. Bukan. Contoh khusyuk macam ni. Kita tekan remote, tengok TV. Tengok cerita nama dia Naruto. Contoh. Ataupun tengok Upin Ipin. Kita tengok. Tengah tengok, syok-syok tengok, mak kita lalu depan TV. Mak, tepilah sikit. TV mak. Mata tetap kat TV. Itu khusyuk. Maknanya fokus dan penumpuan dia kepada Allah tu tidak terganggu dengan benda lain. Dia tetap fokus. Kalau orang tengah tengok TV tu nampak orang lalu tu jadi sebanyak tengok kan. Itu nama dia khusyuk kan. Jadi kadang-kadang kita semayang Allahu Akbar, hari ni habis pukul berapa? Dia fikir dah kepala dia. Kadang tadi dah semayang duha. Tadi semayang duha tak? Dah sunat duha, Allahu Akbar, jadi ke Samsul Debat datang? Dalam kepala banyak ingat benda lain. Dalam semayang jumpa barang hilang. Macam mana? Ya. Kan, adakah kita lakukan solat itu dengan keadaan kita fokus, ataupun kita sebenarnya lakukan dengan keadaan yang tidak fokus dan ingat berbagai perkara? Kan? Dan berjayalah orang-orang yang beriman, yakni orang yang khusyuk dalam solatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Khusyuk tercapai bila hati, fikiran, perasaan dan seluruh panca indera tunduk patuh kepada Allah sepanjang waktu mengerjakan solat. Semasa solat, seorang itu berhubung secara langsung dengan Allah. Sepanjang mendirikan solat, seorang hamba berdoa terus kepada Tuhannya. Dan hubungan dengan Allah ini akan menimbulkan rasa-rasa tertentu dalam hati, kemudian membentuk hati kita menjadi akur, taat dan patuh kepada Allah. Percayalah. Diriwayatkan apabila para sahabat Rasulullah SAW di tengah padang pasir, burung-burung akan hinggap di bahu, malah ada di atas kepala dan badan mereka, kerana menyangka mereka adalah pohon kayu. Begitulah diam dan pegunnya jasad mereka ketika solat. Sampaikan burung boleh hinggap, sebab ingat ni bukan orang ni kot, tegak lama dah tengok. Jadi contoh kelebihan sahabat. Bagaimana pula kita dengan insan biasa ini untuk khusyuk dalam solat? Ada 7 langkah menuju khusyuk dalam solat. Pertama, mencari pengertian, cuba faham apa yang disampaikan menerusi ayat-ayat Allah itu dalam solat. Kedua, memusatkan fikiran, fokus, jangan fikir benda-benda yang lain selain daripada apa yang kita buat. Kan? Mungkin kita telah memahami makna bacaan, tapi disebabkan tidak fokus, seseorang yang membaca hanyalah seumpama orang yang mengigau di dalam tidur. Kemudian yang ketiga, membesarkan Allah, rasa hebat. Kan? Pemusatan fikiran bukan ditujukan kepada bacaan sahaja, tapi pada makna di sebalik bacaan itu. Artinya tumpuan bukan hanya pada huruf dan ayat serta sebutan, tapi makna dan tafsirannya. Inilah yang dimaksudkan sebagai pengertian. Hanya orang yang kenal raja akan bercakap-cakap dengan penuh penghormatan, rasa takut, malu dan rendah diri. Tapi sebaliknya, orang yang tidak kenal raja akan bercakap-cakap dengan baginda secara biasa-biasa saja. Contohlah kan, dia tak kenal siapa, dia cakap macam biasa, dia tak tahu tu bos dia. Contoh kan. Apabila orang yang kenal Allah mengucapkan kalimah Allahu Akbar misalnya, dia bukan sahaja tahu maknanya Allah Maha Besar, malah hatinya turut merasai betapa hebatnya Allah. Betapa hebatnya Allah dalam kehidupan. Jadi pada ketika itulah terpancarnya rasa-rasa seni yang dan indah dalam fikiran dan jiwa, tidak mungkin terjadi di luar salat. Kemudian seterusnya keempat, kagum dan takut akan keagungan Allah. Rasa khauf Rabbul Jalil, takut daripada Allah Ta'ala. Maka daripada hasil merasai kebesaran Allah,
maka timbul pula perasaan takut dan kagum kepadanya. Rasa takut ini, kan, rasa takut ini tuan-tuan dan puan adik-adik semua, kan, takut tidak sama dengan rasa takut dan kagum. Hui, lawa kereta ni tak sama. Kagum tu rasa kehebatan Allah Ta'ala ni mengatasi segala-galanya, kan. Dan rasa takut ni terjemahkan dalam salat dengan perbuatan berdiri betul. Tak nak berdiri main-main ni, tak ada usik sana usik sini salat. Jangan. Matanya memandang ke tempat sujud, tidak berani dia menongak kepada Allah, tak berani. Dan rukuk serta sujud. Kadang-kadang ada orang bila semayang tu dia sombong dengan Allah. Macam mana? Bila dia rukuk, okey, dia bangun sampai Allah mana-mana. Bila dia sujud tu tangan dia macam ni, okey betul, tak? Tapi bila dia nak bangun, bila bangun kita pegang bawah, kemudian kita tolak naik ke atas, kan? Tapi dia buat penumbuk, naik sombong dia. Penumbuk baginya kat Allah. Walaupun kita tumbuk macam ni nak bangun, kan? Letakkan elok-elok dekat tempat ni, dekat sedah tu, naik balik, Allahu Akbar. Jaga. Kemudian rasa mengharap kepada Allah, rasa raja, mengharap, menyerahkan kepada Allah. Apa mengharap? Pengharapan seorang hamba untuk mendapat keampunan. Minta-mintalah Allah ampunkan aku, semoga Allah rasa kasih dan sayang kepada aku, mudah-mudahan Allah simpati kepada aku, kan? Jangan terlalu takut nanti timbul sangka buruk pula dengan Allah. Jangan terlalu harap nanti terjadi sikap sambil lewa serta berangan akan keampunan Allah. Rasa harap dalam salat ni adalah menerusi penghayatan. Salah satunya ketika bacaan surah Al-Fatihah, mengharapkan jalan yang lurus. Bacaan kunut, mengharapkan hidayah, kesihatan dan lain-lain. Dan bacaan ketika duduk antara dua sujud, mengharapkan keampunan dan belas kasihan, ditinggikan derajat dan lain-lain lagi, tuan-tuan dan puan sekalian. Keenam, malu dan hina diri. Rasa hayat dalam solat. Aku ni semayang banyak dosa aku. Aku ni solat banyak aku lawan cakap sama ayah aku. Aku ni solat aku banyak bermain-main. Aku banyak ajak kawan aku berleka-leka dan bermain-main dan sebagainya. Aku tak nak buat lagi, ya Allah. Ingat tu. Kemudian ketujuh, memakai pakaian yang paling selesa dan paling cantik ketika solat juga merupakan salah satu daripada kaedah kita nak mendapatkan khusyuk. Yang kaedah yang terakhir, yang ketujuh, pakaian cantik ni tak ada kena-mena dengan 6 yang di atas yang saya sebutkan tadi. Nampak macam remeh, tapi salah satu langkah boleh dipraktikkan untuk mencapai khusyuk dalam solat. Sebolehnya pilihlah pakaian yang selesa, suci dan juga khas untuk solat. Pilih pakaian yang terbuat daripada material yang paling baik, yang tidak membuat kita berpeluh ketika panas, tidak longgar atau ketat hingga mengganggu pergerakan solat. Dan juga pilihlah yang paling cantik, sempurna, dikhaskan untuk solat, kerana solat kita adalah untuk menghadap Allah, Raja yang paling agung, dan Raja yang Allah sangat sukakan kepada kecantikan, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi solat khusyuk akan mendidik hati kita rasa bertuhan. Sebagai ingatan, ada bezanya antara solat khusyuk dan solat yang sah. Solat yang khusyuk sudah semestinya sah, tapi solat yang sah belum tentu khusyuk. Rasa bertuhan akan mendatangkan rasa gagah, berani dan juga optimis dalam kehidupan kita. Walau setakat mana pun ujian hidup melanda, segalanya akan dapat diatasi dengan baik kerana adanya talian hayat dengan yang maha berkuasa. Diri yang lemah akan menjadi gagah apabila hati diserahkan sepenuhnya untuk ditadbir Allah. Kita akan rasa lemah, walaupun kita gagah, kita kuat, kita boleh angkat berat, boleh angkat kereta macam badan. Tapi bila depan Allah kita lemah, kita tak ada apa. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ni, Allah. Samsul debat kan, bila dia ceramah dia tengok ramai orang, tapi bila semayang, Allah, kita je dengan Allah. Allah, tolonglah ya Allah, timalah solat aku ni, Allah, timalah ibadah aku ni, Allah. Macam itulah penyerahan yang kita buat kepada Allah Ta'ala, kan? Hati kita ni untuk ditakbir oleh Allah. Rasa bertuhan menimbulkan harapan dan impian yang sentiasa hidup menyala-nyala. Jadi rasanya cukup setakat tu. Ada apa-apa nak tanya adik-adik? Ada apa-apa nak tanya? Dalam solat, satu pesanan saya pada adik-adik, adik-adik, pertama ingat, dalam solat kita hari ini diajar,
Ada ramai ustaz-ustaz ustazah yang nak bimbing kita solat dengan sebenar-benarnya. Adik-adik tengok dekat luar kan, ada pergi masjid, pergi surau kan, tengok macam-macam cara orang salat. Ada orang angkat takbir macam ni, bawa macam ni. Ada orang angkat takbir, tariklah belakang dulu 2 kali baru sampai. Ada orang tu macam ni, macam bersilat pula wah dia. Jadi adik-adik dalam kem semak solat ni manfaatkan untuk belajar betul-betul yang sepatutnya. Macam mana step yang sepatutnya kita buat. Kaki, waktu kita sujud, kaki tu ada orang tu terletak aja macam tu. Habis sepatutnya macam mana? Kena lipatkan kaki macam mana? Lepas tu duduk antara 2 sujud macam mana? Kaki ni macam mana kedudukannya? Kalau duduk tahiyat akhir macam mana? Macam tu. Jadi adik-adik ambil kesempatan ini untuk belajar bersungguh-sungguh, manfaatkan masa. Dan bila dapat tentang solat ni, minta tolong. Adik-adik dah belajar solat kan? Dah tahu kan kenapa kena solat? Dah tahu kelebihan solat? Saya minta tolong sangat, di masjid, di surau, di rumah Allah, jangan main-main. Jangan bergurau senda di masjid, mengganggu orang lain solat. Sebab adik-adik dah dapat ilmu, adik-adik dah belajar. Mana yang adik-adik tak tahu, tolong tanya pada orang yang tahu. Tanya pada ustaz, boleh tak macam ni? Boleh tak kalau saya sembahyang macam ni? Tanya. InsyaAllah adik-adik semua akan dibimbing dengan baik oleh pendidik-pendidik di sini, ya. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Kan, apa-apa pun, nanti sekejap lagi adik-adik semua nak bersiap. Lepas ni nak solat zuhur pula. Lepas tu pukul 2 ada lagi slot ada slot lain kan. Berapa slot semua? 7. Oh, saya yang ke-6. Oh, mana ada 1 slot lagi. Jadi insyaAllah adik-adik, kalau boleh, itu pesan yang paling nak minta sangat, jangan main-main dekat surau dengan masjid. Jangan. Malahan adik-adik tahu tak, dalam satu hadis disebut, contoh katalah adik-adik pergi sembahyang maghrib kan, kebanyakan orang lepas maghrib dia buat apa? Lepas maghrib apa buat? Orang tua habisnya maghrib kadang dia balik rumah, betul tak? Ataupun lepas maghrib dia pun lepak dengan kawan main kat luar masjid. Contoh, sebenarnya siapa yang sembahyang maghrib, lepas tu dia bagi salam, lepas tu dia doa, tapi dia tak bangun daripada situ, dia duduk dekat tempat dia solat tadi, dia baca Quran, dia dengar ceramah sampai masuk waktu isyak, dia terus bangun sambung untuk solat isyak contohnya. Maka perbuatannya semasa duduk tadi sebenarnya adalah berpahala seolah-olah dia masih lagi sedang bersolat. Itu sebab kita kena rajin datang ke rumah Allah, kita kena jaga solat kita. Pergi ke mana-mana pun ingat solat. Adik-adik pergi ke, tiba-tiba mak ayah nak bawa pergi Langkawi, tanya, mak kita solat boleh tak? Mak jom kita solat dulu. Kita sendiri ingatkan kita nak jaga solat. Boleh macam tu? Boleh, alhamdulillah. Jadi rasa cukup sekadar itu. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang aja laut sampan kolek balik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Pada semua, kalau ibu bapa semua berkesempatan, adik-adik nanti boleh tinjau kat luar sana, ada satu bus